طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Dimuliakan tuan-tuan imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, Tuanku Jaafar, para asatizah, tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Baik Dengar tuan? Boleh dengar? Okey. Baik, yang pertama-tama sekali marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah dan kurnia-Nya yang dikurniakan kepada kita. Dan yang keduanya, kita masih lagi dapat hidup hari ini dan dalam keadaan kita ini masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah orang tu mungkin dia makin berusaha, dia makin jauh dia dengan agama. Alhamdulillah kita ini makin dekat dengan agama. Syukur di atas nikmat yang dikurniakan itu. Tuan-tuan, kita kini berada pada bulan Syaban dah. Dah seminggu dah masuk dalam, dekat-dekat seminggu lah dalam bulan Syaban. Baik. Jadi Syaban ni ada kelebihan tak tuan? Bulan Syaban ni, bulan Rejab dulu kita sebut kan. Dan Rejab itu termasuk di dalam bulan-bulan haram. Syaban ni ada tak kelebihan ni? Selain daripada nisfu Syaban tu. Okey, saya baca sikit tentang bulan Syaban yang ditulis oleh Dr. Imarah. Dr. Imarah ni rahimahullah, dia dah meninggal dah tahun lepas. Tetapi dia ada tulis sedikit tentang kelebihan bulan Syaban. Dia cerita tentang bulan Syaban lah. Syaban ni secara literalnya Nabi tak cerita, tak ada bagi tahu lebih macam ni tak ada kan. Tapi apa yang dia nak ambil daripada hadis Nabi itu tentang berkenaan dengan bulan Syaban. Baik. Yang pertamanya dia riwayatkan dalam artikel dia tu, dia riwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Usamah bin Zaid. Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu fi Sya'ban." Aku tak pernah tengok engkau ini berpuasa pada satu bulan daripada bulan-bulan yang lain ni seperti mana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Usamah, "Dzalika syahrun." Yang demikian itu bulan Syaban itu, Nabi kata, yaghfulu anhun nasu, manusia alpa, manusia lalai berkenaan dengannya. Baina Rajabin wa Ramadana, kerana bulan Syaban itu terletak di antara Rejab dengan Ramadan. Rejab itu kita sedia maklum, dia adalah bulan yang Islam besarkan. Islam besarkan. Daripada masyarakat Arab dulu memang dah besarkan bulan haram. Islam datang, Islam approve, Islam sambung bulan Rejab terus dimuliakan. Oleh sebab itu banyaklah kelebihan apabila kita buat kebaikan pada bulan Rejab tu. Jadi bila masuk bulan Rejab, orang Islam pada zaman Nabi pulut bersungguh-sungguh beribadah. Lepas tu Syaban relax, masuk Ramadan nak bulan balik ni kan. Jadi Nabi kata bulan itu bulan yang sering manusia lupakan sebab dia terletak di tengah-tengah. Okey. Wa huwa syahrun, sedangkan bulan itu Nabi kata turfa'u fihi al-a'malu ila Allah. Bulan itu adalah bulan yang mana amalan kita diangkat kepada Allah. Ila Allah Ta'ala, fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im.
Dan aku suka kalau amalan aku tadi itu diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Kan? Kita macam kita tengah buat masuk pemeriksa nak jawab, kita jawab exam kan. Masa pemeriksa tu nak ambil konteks tu, kita tengah tulis yang paling cantik sekali ataupun yang paling baik sekali ayat. So pemeriksa tu tengok, wah, anda ni kan. Macam itulah lebih kurang Okey. Jadi amalan ketika diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu, dalam hadis Nabi ada sebut apabila malaikat setiap hari pun amalan kita diangkat, bukan setahun sekali ya. Amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada 3 cara ataupun ada 3 keadaan. Yang pertama, amalan diangkat amalul lail qabla an-nahar, amalan malam sebelum siang. Dan yang kedua, amalan siang sebelum malam. Yang tu yang pertama. Jadi malaikat yang turun pada waktu subuh dan yang duduk dengan kita sampai subuh tadi akan naik. Yang mereka akan bertemu bila? Pada waktu fajar, waktu subuh tu. Apabila malaikat itu naik, Allah akan tanya, kaifa taraktum ibadi? Allah akan tanya, bagaimana kau tinggalkan, malaikat yang naik tadi kan, bagaimana kau tinggalkan hamba aku last kali tadi macam mana? Malaikat akan bagi tahu kalau hamba itu yang baik, dia kata taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka tadi sedangkan mereka dalam keadaan bersolat. Jadi siapa yang bangkit subuh berjemaah, malaikat naik waktu tu, oh dia ni tengah salat. Jadi report dia dengan Allah pada hari tu cantik. Kan, sebab tak payah tengok hal lain, tinggalkan tadi dalam keadaan salat. Jadi yang kedua tadi amalun nahar qabla al-lail, amalan siang sebelum malam. Jadi bila malaikat naik ketika malaikat yang duduk kita sampai asar tu akan ganti dengan malaikat yang duduk kita. Jadi bila dia naik, asar kita pun salat. Yang naik tadi report kepada Allah akan bagi tahu, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang bersalat. Jadi demikian harian amalan harian kita itu direport kepada Allah. Dan kalau amalan setahun, bagaimana last kali? Pentingnya nak tutup amalan dalam keadaan yang baik itu. Sebab tu Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Sebab dia ada hari dalam bulan Sya'ban yang akan amalan kita diangkat. Sebab tu Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Okey. Jadi itu salah satu sebab dia lah. Sedangkan Nabi ni kalau kita ikut adalah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan sentiasa buat baik. Kalau dia tinggal macam mana pun bulan Sya'ban tu tetap report dia baik, kan? Kita, yolah kita, kalau kita memanglah. Kalau kita apa dia buat tadi? Dia tengah repair motor contoh kan. Repair motor, tengah makan kat kedai cik depan tu. Tengah kira keto dekat kedai tom yum tu. Itu kita, kan? Tapi Nabi SAW dia nak tutup amalan dia dalam setahun itu dalam keadaan yang paling sempurna. Baik, saya cover tadi ada 3 cara kan. Yang pertama sekali, amalan malam sebelum siang, amalan siang sebelum malam. Yang kedua, amalan kita juga diangkat oleh Allah secara mingguan. Itu secara harian. Secara mingguan juga diangkat. Bila agak-agak? Bila Nabi berpuasa? Isnin, Khamis. Amalan mingguan kita juga diangkat kepada Allah pada hari Isnin dan Khamis. Okey, yang ini juga sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi berpuasa pada Isnin dan Khamis. Nak tutup amalan mingguan dia dengan keadaan yang cantik, dan amalan tahunan pada bulan Sya'ban. Baik. Perkara yang pertama sekali, Nabi berusaha untuk tutup amalan dia dalam keadaan yang paling baik. Bagaimana dengan kita? Macam mana kita nak tutup amalan kita tahun hari tu, tahun lepas ni, Sya'ban nak buat naik ni? Bagaimana kita nak tutup amalan kita? Jadi mungkin kita boleh berusaha macam Nabi dalam keadaan kita usaha untuk berpuasa, ataupun kita buat banyak amalan-amalan yang salih.
Itu mungkin yang jenis yang lihat sikit nak puasa ni macam saya kan. Jadi mungkin cuba buat yang amalan yang terbaik, nak tutup amalan pada tahun lepas. Okey, yang keduanya Nabi juga sebut tadi, zalika syahrun yughfalu anhu an-nas. Yaghfulu anhu an-nas. Bulan tadi, bulan Syaban ni, kenapa Nabi banyak berpuasa? Usamah tanya, Nabi kata bulan ini adalah bulan yang paling banyak manusia lalai. Kenapa Nabi beritahu macam tu? Ini nak menunjukkan, kata ulama, istihbab imaratat ibadah. Maksudnya disunatkan untuk kita ini menghidupkan ibadah ketika mana manusia lalai. Contoh, orang yang bangkit tengah malam ketika mana orang tidur. Sunat. Amalan itu dituntut dan juga sunat. Sebab apa? Dia ingat Allah ketika mana orang lain tak ingat. Orang tengah lena, orang tengah tengok bola, tengah malam dia bangkit ingat Allah. Sebab tu Nabi kata, ini istata'ta an takuna mimma yazkurullah. Kalau engkau mampu menjadi orang yang mengingati Allah fi tilkas sa'ah, pada waktu macam tu, fakun, Nabi kata jadilah. Waktu orang lain buat tak tahu, kita hidupkan ibadah. Jadi itu menunjukkan kenapa Nabi nak puasa bulan Syaban, sebab orang tengah lupa. Jadi menunjukkan juga bahawa bulan Syaban ini sunat berpuasa dan ada pahala yang besar, sebab orang lain tak buat ibadah dengan banyak. Dia tak kerja bulan ni, kan, dia nak tunggu bulan Ramadan sah. Sedangkan waktu orang lupa, kita buat, pahalanya juga besar. So sekarang ni dah berapa poin dah? Dah 2. Yang pertama apa tadi? Sebab diangkat amalan. Jadi kita nak bagi paling cantik result kita ni, kita buatlah amalan yang paling baik. Kalau tak mampu berpuasa pun kita buat yang terbaik. Sedekah ke, tolong orang ke, kan? Sapu sampah ke, tolong basuh pinggan ke, kan? Apa-apa lah, kan? Jadi orang yang baik. Tutup amalan kita dalam keadaan yang baik. Yang keduanya, buat amalan ketika mana orang tengah tak buat. Okey, yang seterusnya, kenapa Nabi kenapa berpuasa ataupun beribadah pada bulan ini lebih besar pahalanya? Sebab juga apabila orang lain tak buat, kita buat, ia ada unsur susah. Contoh dalam masjid ni semua orang bawa bokar makan, ada potluck, semua orang makan. Kita seorang-seorang yang tak makan, susah tak? Susah tak perasaan tu? Susah. So kat situ ada unsur masyaqqah. Ibadah kalau kita buat time orang lain tak buat, dia ada unsur susah. Sebab tu bulan Ramadan senang nak puasa daripada bulan yang lain. Ramadan senang nak puasa, bolehlah puasa. Bulan lain susah. Sebab orang lain makan, balik rumah bau nasi, bau kari ayam, jadi susah nak puasa, kan? Bulan Ramadan senang, semua orang puasa. Jadi kalau kita beribadah ketika mana orang lain tak buat, kita bersungguh-sungguh, kan? Dia ada pahala yang ketiga, iaitu unsur masyaqqah, susah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, may ya'budullaha fil haraj, atau kama qala fil haraji ka hijratin ilayya. Siapa yang beribadah kepada Allah ketika mana ada unsur susah, fil haraj, susah, pahala dia seperti mana dia datang berhijrah kepada aku. Pahala hijrah ni besar tak tuan-tuan? Besar. Sebab apa? Gadaikan segala-gala, kan? Mari tak ada kereta. Kalau kita hari ni hijrah, jom kita hijrah ke Thailand contoh, kan? Jadi kita akan bawa kereta. Mari dulu tak boleh, kan? Dulu tak ada apa lah. Kalau rumah tu tinggal semua, bawa unta seekor, itu jelah yang apa yang boleh unta tu bawa tu jelah. Itu pun tak boleh buat banyak, sebab hijrah tu dalam keadaan diugut, kan, ataupun tengah orang kerja. Jadi dia tak boleh nak bawa segala-gala, kan, bawa buah apa ni,
Roban belakang tu pun tak boleh nak bubuh kan, tak boleh nak letak apa, tak boleh buat banyak. Jadi memang mereka korban, jadi sebab tu pahala dia besar. Jadi Nabi kata beribadah ketika mana al-ibadatu fil haraj, maksudnya beribadah ketika mana susah, pahalanya seperti mana berhijrah kepada aku. Jadi ada 3 unsur di sini kenapa kita mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala pada bulan Sya'ban. Dan sehingga sebahagian ulama berpendapat berpuasa pada bulan Sya'ban sama baik ataupun lebih baik daripada bulan Rejab itu, Sya'ban. Sebab ada beberapa unsur di sini. Kat sini ada tiga benda yang saya bagi tahu tadi. Yang pertama amalan diangkat, yang kedua apa tadi? Ada apa? Amalan diangkat, lepas tu ada unsur susah, dan yang ketiganya adalah apa tadi? Saya lupa apa? Tadilah tiga unsur tadi itu. Okey. Apa tadi? Orang tengah lalai. Orang tengah lalai. 3 benda ni kita kena berusaha ketika waktu ini. Sebab tu tuan-tuan, yang orang tengah lalai tadi, saya tertinggal satu. Sebab tu sebahagian salaf, yakni golongan yang awal, sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in kan. Jadi yang ni golongan-golongan ini, mereka antara amalan mereka adalah menghidupkan di antara bainal isya'aini, menghidupkan di antara 2 isya', iaitu di antara maghrib dengan isya' lah maksud dia. Isya'aini itu maksud dia menghidupkan di antara maghrib dan isya'. Sebab apa mereka hidupkan di antara maghrib dan isya'? Sebab kata mereka manusia tengah lalai waktu ni. Betul tak manusia paling lalai di antara maghrib dengan isyak? Betul tak tuan-tuan rasa? Betul. Sebab hari ini terbukti, kalau kita tengok TV bila prime time, waktu TV ni paling orang banyak tengok bila? Lepas maghrib ni lah, pukul 8 sampai pukul 9. Ni paling mahal. Sebab company saya ada cuba nak masuk iklan dekat buletin utama tu. Rata ribu tuan-tuan, rata ribu nak masuk iklan waktu tu. Sebab dia punya viewer tinggi. Jadi sebab tu mahal. Waktu tu memang betul. Jadi mereka ini, salaf ni saya nak bagi tahu, mereka ini memahami sunnah Nabi SAW, menghidupkan sunnah, menghidupkan ibadah ketika mana orang tengah lalai. Jadi sebab tu mereka di antara maghrib dan isyak tu sering baca Al-Quran, berzikir, dan juga mengadakan halaqah zikir. Okey, itu antara kelebihan bulan Sya'ban. Tuan-tuan, yang terakhir sekali berkenaan dengan bulan Sya'ban ini adalah kita ni nak jadi yang mana satu? Adakah kita nak jadi orang yang merebut buat amal ketika mana orang lalai, ataupun kita ni nak termasuk dalam golongan-golongan yang lalai tu? Dia dua ya. Sama ada you jadi orang yang rebut peluang ketika orang tengah lalai, ataupun you jadi sekali orang yang lalai. Jadi Dr. Imarah tu juga tekankan benda ni. Sebab dalam Al-Quran Allah cerita tentang orang-orang kafir. Bila Allah cerita tentang orang kafir tu, tengok mana ayat ni. Okey. Apa antara kesalahan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya dulu? Apa kesilapan mereka? Allah cerita waqtarabal wa'dul haqqu, dan apabila hampir janji yang benar itu, maknanya kiamat dah dokek pun ni, dah nak datang dah. Waktu tu memang dah taubat dah tak diterima dah. Waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru. Ketika itu orang-orang yang menentang Allah dan Rasul ni tadi, matanya terbeliak. Lalu mereka kata apa? Mereka kata ya wailana, malanglah kami ini, cilakalah kami ini. Dia kata qad kunna fi ghaflah, dahulunya kami ini dalam keadaan lalai. Ghaflah. Jadi lalai ataupun alpa tadi tu dia bukan kesalahan kocik. Penulis ni nak bagi tahu lalai
Bukan kesalahan kecil, alah tak apalah lalai sikit-sikit yo kan. Kita rasa macam tak apalah, nanti-nantilah. Kelalaian adalah kesilapan yang besar. Antara yang Allah bagi tahu ayat orang-orang kafir tadi, qad kunna fi ghaflatin min hadha. Kami dulu lalai dengan benda macam ni kan. Kami orang cerita tentang hari kiamat, ayolah. Kan dia bukanlah tentang sangat pun, tapi dia buat tak roti ni. Jadi kelalaian adalah kesilapan yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dapat kita ingatkan sikit berkenaan perkara apa tadi? Kelebihan lah bulan Syaban ini. Jangan kita lupa yang kita kini berada pada bulan yang tidak kurang pentingnya daripada bulan Rejab dan juga bulan Ramadan. Okey tuan-tuan, kita sambung pengajian kita. Last kali hari itu kita berada pada bab at-tashahhud. At-tashahhud. Jadi kita dah baca ataupun kita dah bagi tahu makna berkenaan dengan bacaan tasyahhud. Jadi kita hari ini kita nak sambung kepada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka surat 39, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da at-tashahhud. Salat ataupun selawat kepada Nabi selepas tasyahhud. Okey. Jadi apa yang kita baca? Kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Okey. Kita baca sampai situ hari tu kan. Assalamu alayka wa assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi kita dah terang juga last kali tu, sejahtera ke atas kami, yakni selamat daripada keburukan, selamat daripada bala bencana. Jadi yang pertama sekali kita doa tu, lepas kita selawat kepada Nabi, first sekali doa untuk diri kita dulu. Sebab tu kita lepas Allah, kita baca doa pun kita puji Allah, selawat kepada Nabi, lepas tu kita minta ampun dulu kan, minta ampun untuk diri kita. Allahumma ighfir lana dzunubana ataupun rabbighfirli wa liwalidayya. Kita minta untuk, sebab tu kita sebut assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang salih. Jadi kalau kita nak jadi sebahagian daripada doa kawan-kawan kita dan juga umat Islam yang lebih kurang 1 bilion jadilah hamba yang salih. Moga-moga kita mendapat doa mereka itu dan kita selamat daripada bala dunia dan juga akhirat. Okey. Habis je baca tasyahud ataupun tahiyat lafaz dia sampai wa ala ibadillahi as-salihin tadi. Okey, barulah kita masuk. Belum lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Tasyahud tak habis lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun dalam buku ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey. Mana-mana pun betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau ikut lafaz Bukhari dan Muslim yang itulah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang tu Okey, lepas tu kita nak masuk selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebelum kita baca doa tu, kita tengok dulu daripada mana datang selawat yang kita duk baca tu. Selawat ini yang kita baca dalam tahiyat itu, nama dia selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Okey. Jadi selawat itu datang daripada hadis Nabi sallallahu hadis yang diriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Sa'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya sa'alana sa'alna. Okey, kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami kata apa kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa as-salatu alaikum ahlal bait? Fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusallim. Qala
qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Okey, jadi yang ni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Okey. Ada satu lagi hadis daripada Abi Humaid As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, muttafaqun alaih, Bukhari dan juga Muslim, annahum qalu, bahawa mereka berkata kepada Rasulullah, ada orang kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, bagaimana kami nak berselawat kepada engkau? Faqala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi lafaz yang ada dalam kitab ini sedikit berbeza sikit dengan lafaz yang kita dok lancar tu kan, sebab kita punya silibus sama tuan-tuan, betul, daripada merdeka marin sampailah kita 2020-2021 ni silibus kita sama. Sebab tu orang Melayu dia punya lafaz tu sama ya kan. Kita punya lafaz macam mana selawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, jadi yang lafaz yang kita baca tu itu juga sahih di dalam sahih Muslim, riwayat sahih Muslim. Cuma sebab tu saya khabar daripada dulu kitab yang kita ambil ni dia bukanlah nak bagi lain daripada orang, tak kan, dia ambil lafaz yang lebih kuat lah kan. Satu yang kita lancar tu lafaz riwayat Imam Muslim, yang ni hadis diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim. Jadi dia pilih yang paling kuat. Tak adalah beza dah. Dan tuan-tuan tak payah tukar pun kan? Tapi kalau nak tukar pun okey kan, kadang-kadang baca macam ni, kadang-kadang baca macam ni. Okey. Yang keduanya, ada tak lafaz Sayyidina? Allahumma salli ala Sayyidina, ada kan? Dalam hadis tak ada lafaz Sayyidina tu, tak ada. Tapi perlu tak kita tambah? Sebab kita anggap Nabi itu Sayyid. Dan Nabi pun memang cakap dia adalah Sayyid. Dia kata kepada Hasan, dia kata inna bani hadha Sayyid, cucu aku ni Sayyid. Jadi keturunan Nabi itu memang Sayyid. Tetapi adakah perlu kita tambah? Yang ni terpulang lah. Saya pun malah nak koreh-koreh pun lah. Maksudnya kalau kita anggap nak tambah terpulang. Tetapi Ibnu Hajar pernah ditanya tentang perkara ini. Ibn Hajar Al-Asqalani pernah ditanya tentang perkara ini, dan dia tanya boleh tak tambah Sayyid dalam bacaan tahiyat tu. Dia kata mengekalkan apa yang Nabi ajar lebih baik, dia kata. Al-Hafiz Ibn Hajar kata kekalkan al-ma'thur, ibqa al-ma'thur afdal. Maksudnya kita kekalkan dengan bacaan yang Nabi ajar itu lebih baik. Jadi kita pulang tuan-tuan kalau nak baca Sayyidina ke, tapi dalam hadis tak ada. Okey, itu tak ada masalah lah. Itu masalah kocik je kan, tak ada masalah. Okey, now kita nak pergi kepada, kita mungkin tak payah fokus lah buku ni, kita fokus yang kita lancar tu lah kan. Sebab bila bacaan semayang ni kita tak payah fokus lah buku ni. Buku ni kita ambil esok bacaan-bacaan yang lain. Okey, buku ni kita nak fokus apa? Hari ni kita nak fokus apa? Selawat yang kita baca tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Yang pertama sekali, Allahumma maksud dia tuan-tuan, ya Allah. Allahumma tanpa ada sambung yang lain. Kalau Allahumma illa maksud dia lain. Tapi kalau Allahumma sahaja maksud dia ya Allah. Okey. Allahumma salli. Salli tu apa tuan-tuan? Berselawatlah. Berselawatlah. Itu maksud dia. Bila salli, dia fi'il amar, dia maksud dia suruhan tu. Ya Allah, berselawatlah, salli ala Muhammad, ke atas Muhammad. Baik. Jadi apa maksud berselawat itu? Okey, jadi sebab tu kita dulu juga pernah terangkan bahawa selawat
Allah lain, selawat malaikat lain, selawat hamba lain. Dan dalam kita khutbah Jumaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yang kita baca kan, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Apa maksud Allah berselawat? Apabila kita kata Allah berselawat, maknanya Allah itu menyebut hambanya, zikru abdihi fil mala'il a'la. Allah akan sebut nama hamba dia itu di fil mala'il a'la, maknanya pada ranking malaikat, ranking yang atas ni Allah akan sebut, malaikat ni pun ada ranking dia. Yang dekat dengan Allah kita panggil mala'il a'la. Jadi Allah akan, bila kita minta ya Allah selawatlah kepada Nabi Muhammad, maknanya Allah sebutlah nama Nabi Muhammad ini fil mala'il a'la, pada ranking malaikat yang ranking tinggi. Itu maksud Allah berselawat. Tapi kalau kita kata malaikat berselawat, malaikat berselawat maksud dia malaikat beristighfar untuk orang tu. Okey. Dan kalau kita kata kita berselawat kepada Nabi, apa maksud dia? Maksud dia kita minta Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah supaya orang itu diberi rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Jadi bila kita kata Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah sebutlah Nabi Muhammad ini fil mala'il a'la. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ala, dan juga ke atas ali Muhammad. Ali Muhammad. Ali itu apa tuan-tuan? Ali itu apa? Wa ala ali Muhammad, dah bertahun-tahun dah baca ni, Ali itu pun tak tahu. Cuba. Itu bukan nama orang. Ali tu kita ada surah Al-Baqarah, yang kedua surah pertama Fatihah, Fatihah, Baqarah, lepas tu Ali Imran. Ada orang baca Al-Imran, bukan Al-Imran, Ali Imran. Ali tu apa? Keluarga. Okey. Jadi siapa Ali? Siapa Ali dekat? Maksud dalam selawat kita ni wa ala, dan juga ke atas ali Muhammad. Siapa ali Muhammad? Jadi kat sini juga ada perselisihan, bukan perselisihan sangatlah. Maksudnya ulama memahami ada 4. Siapa ali Muhammad? Okey, yang pertama sekali kata ulama, ali dekat situ maksud dia ali Muhammad tu siapa? Keluarga Muhammad tu siapa? Maksud dia adalah Banu Hashim dan juga Banu Muttalib. Jadi keluarga Bani Hashim dan juga Bani Muttalib adalah maksud Ali Muhammad. Jadi semua sekali daripada situ dan ke bawah dikira sebagai Ali Muhammad. Jadi kalau kita doa tu kepada keluarga tu semua sekali. Okey. Yang ni adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pegang pendapat ini. Maknanya kalau kita kata Ali Muhammad yang tu. Okey. Yakni kenapa Banu Hashim dan juga Banu Muttalib? Sebab Nabi bagi tahu mereka ini orang yang diharamkan zakat. Man tahrumu alaihi sadaqah. Orang ini, keluarga ini diharamkan terima duit zakat. Tak boleh ambil duit zakat. Jadi kalau kita ada bayar zakat, kan ada 8 golongan yang boleh terima zakat. Nabi dan keluarga dia, Banu Hashim dan juga Banu Muttalib, tak boleh makan duit zakat. Habis tu macam mana? Kalau susah macam mana? Sebab tu keluarga Nabi, dia terima 1/5 daripada harta rampasan perang, kan? Sebab tu Nabi dapat 1/5. Jadi banyaklah, cukup lah kot, kan? 1/5 masa zaman tu lah. Okey, sebab tu apabila cucu Nabi ada makan Hasan ataupun Husain, salah seorang ni makan tamar sedekah zakat. Tamar sedekah ni, sedekah dalam bahasa Arab boleh difahami sebagai zakat, sedekah. Okey. Ada Hasan dan Husain makan buah tamar tu, lalu Nabi korek balik tekak dia tu. Nabi sebut kih, keluarkan.
Kan macam budak keh keluarkan balik. Tak boleh makan. Ama alimta, Nabi kata, kau tak tahu ke kita ni tak boleh makan duit zakat. Duit zakat. Okey. Itu pendapat yang pertama, Banu Muttalib dan juga Banu Hashim. Ali tu. Okey, yang keduanya, Ali, maksud yang difahami juga di kalangan ulama, Ali tu siapa? Ali tu adalah zurriyatuhu wa zawjatuhu. Zurriyatuhu wa zawjatuhu. Yani keturunan Nabi dan juga isteri-isteri Nabi. Keturunan ni, kalau isteri tu sebenarnya dia tak termasuk dalam keturunan sebab dia keluarga orang lain, betul Tapi kalau kahwin dengan Nabi dapat anak, yang tu keturunan Nabi. Okey, jadi golongan yang kedua memahami ahli tu siapa? Keturunan dan juga isteri-isteri Nabi. Okey. Sebab apa? Sebab hadis yang kita baca yang kedua tadi, ada Abi Humaid, dia tanya kepada Nabi, macam mana aku nak berselawat kepada engkau? Dalam kitab tu ada, tuan-tuan, selawat yang kedua. Abi Humaid tanya kepada Nabi, macam mana kami nak berselawat kepada engkau wahai Rasulullah? Nabi ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam hadis selawat yang kedua ni tadi, Nabi tak sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi tak sebut ali, tapi Nabi gantikan dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Jadi ulama faham, dia tak sebut ali tapi dia sebut azwajihi wa dhurriyyatihi, isteri-isterinya dan juga keturunan. Jadi ahli boleh dipahami sebagai isteri dan juga keturunan. Boleh nampak kenapa ulama faham macam tu. Okey. Jadi ada juga pendapat yang seterusnya mengatakan ahli ni siapa? Itu dua pendapat tadi. Yang pertama tadi siapa? Banu Hashim, Banu Muttalib. Yang kedua, isteri dan juga anak-anak. Pendapat yang ketiga mengatakan ahli ni siapa? Ahli ni adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat ni macam jauh sikit lah kan. Pengikut tu siapa? Kita lah. Dengan kalau kita selawat tu dengan kita pun apa. Jadi mungkin pendapat ni dalam yang lafaz ni mungkin kurang tepat sikit lah kan? Okey. Yang keempat, mengatakan bahawa al-atqiya'u min ummatihi, orang-orang yang bertakwa daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertakwa sahaja di kalangan umat Nabi. Itu maksud ahli. Dari segi bahasa boleh jadi. Tetapi dari segi lafaz ni macam tak apa gunalah. Jadi dua inilah yang kuat sikit. Yang pertama Banu Hashim dan juga Banu Muttalib, ataupun yang kedua isteri dan juga anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala kau purah 833 masuk lah. Masuk kan? Dah masuk kan? Hari ni saya tengok balik, takut tak apalah, nanti kita sambung balik kama sallaita ala Ibrahim. Okey, apalah. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullah ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa ay yaj'alana hudatan muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa 'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Azan.